Cikgu. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu sihat? Alhamdulillah, sihat. Hello. Hai. Tujuan kami interview cikgu ni untuk cari tambahbaikan dalam buku pemata. Okey. So kita try dengan soalan basic. Boleh saya tahu nama cikgu? Cikgu dikenali sebagai Cikgu Ita lah ataupun penuh Nur Rosita binti Uthman. Nama saya Nur Nabila Natasha binti Rusdi. Cikgu di Child Education ni dah selama 20 tahun lah. Pengalaman saya dalam PAKK ni saya bekerja selama 2 tahun dan saya diploma pendidikan awal kanak-kanak di UPSI. Dan cikgu juga merupakan jurulatih pemata daripada mengajar lah. Dan sebelum ni cikgu ada taska cikgu daripada 2003 sampai 2018. Itu cikgu fokus kepada tadika lah. Tapi banyak juga 3 dan 4 tahun lah. Okay, next. Kita orang start dengan soalan pertama. Berdasarkan pengalaman cikgu dalam kemahiran mendengar dan bertutur, boleh tak kanak-kanak umur 4 tahun capai objektif untuk kenal pasti bunyi di persekitaran? Boleh. Untuk kanak-kanak 4 tahun boleh. Kenal pasti bunyi kan? Tak ada masalah. Okey, apa saya boleh. Bagi kanak-kanak normal, mereka mampu untuk mengenal pasti bunyi terhadap persekitaran mereka. Ini untuk kanak-kanak yang normal lah. Dan yang tidak normal tu dia macam agak susah sikit untuk kita lihat diorang punya perkembangan diorang lah. Jadi ini saya basic kepada normal kanak-kanak. Diorang boleh mengenal pasti bunyi persekitaran mereka. Contohnya bunyi burung ke, bunyi kereta, bunyi ambulans and macam-macam bunyi kucing ke apa. Itulah. Okey, soalan kedua yang cikgu lihat dekat tunjang komunikasi memerlukan kemahiran mendengar dan bertutur. Umur 5 tahun ini dapat ke faham dan berespon sewaktu pelajaran? Kanak yang berumur 5 tahun ni dapat memahami dan dapat memberi respon sewaktu sesi PDP ataupun sewaktu sesi pembelajaran dan pengajaran. Pengajaran dan pembelajaran. Kita ni sebagai guru haruslah banyak berkomunikasi dengan mereka. Di situ baru kita dapat lihat adakah kanak-kanak tersebut dapat memahami dan dapat memberi respon terhadap kita. Contohnya lah kan, contohnya kita bolehlah buat aktiviti soal jawab semasa atau selepas sesi pembelajaran. Contohnya kalau kita tentu tengah belajar tentang haiwan dan kita bolehlah tanya mereka. Okey, kita tunjuk gambar dan kita tanya, okey, macam mana bunyi contoh gambar kucing. Dan kita tanya, macam mana bunyi kucing? Tapi sebelum tu kita kena mengajar dululah bagi diorang mengenal pasti bunyi dia macam mana, diorang dapat tahu bunyi dia macam mana. Selain itu juga, kita juga perlu berkomunikasi dengan semua kanak-kanak ataupun membuat sesi soal jawab untuk melihat tunjang komunikasi mereka. Kita kalau boleh dalam kelas tu kan kita ada sesi soal jawab juga selepas mengajar ataupun semasa kita mengajar. Kalau contohnya ada student, ada pelajar yang pandai, diorang mesti akan nak jawab juga kan soalan kita. Diorang akan selalu akan jawab soalan kita. Mungkin ada student yang kurang sikit, diorang akan senyap je. Dari situ kita bolehlah tanya soalan kepada pelajar yang kurang untuk menjawab tu supaya kita dapat kenal pasti macam mana diorang punya komunikasi. Diorang boleh tak beri respon terhadap kita. Itu je. Boleh, tak ada masalah. Selalunya umur 4 tahun ni dia kemahiran mendengar, bertutur, diorang sangat lancar lah. Jadi dia dah tutur. Jadi dia tak ada masalah untuk mendengar arahan, nak cakap dengan baik. Kebanyakannya dah lancar bercakap. Jaranglah jumpa yang pelat kecuali pendedahan mereka lah. Okey. Dan ketiga, apakah contoh aktiviti yang cikgu lakukan bagi kanak-kanak umur 4 tahun untuk mengecam bunyi bahasa? Kalau untuk kebanyakannya kita buat aktiviti, kalau saya suka buat aktiviti menyanyi. Kita buat mengecam bunyi ni, boleh mengecam bunyi-bunyi haiwan. Macam lagu kan ada lagu yang bunyi haiwan. So kita boleh buat lagu macam tu lah. Yang Walking in the Jungle, lagu tu sesuai untuk mengecam bunyi.
Itu antara aktiviti pertama yang kita boleh buat, dan bawa diorang dekat persekitaran luar dan dengar bunyi-bunyi burung. So minta dia orang cerita tentang bunyi-bunyi yang ada di sekeliling lah, yang ada mungkin kereta lalu ke, lalu ambulans ke, bomba ke. So dia orang dengar bunyi-bunyi macam tu, minta dia orang bercerita. Yang saya buat lah, kadang-kadang kalau student belajar dalam kelas je bosan juga kan. Jadi saya akan bawa mereka membuat di luar kelas, mengencam bunyi yang berada di luar kelas, seperti bunyi burung ke, bunyi kereta ke, bunyi motor ke. Sebab kita di luar di luar dari kawasan kelas lah. Jadi kat luar tu diorang boleh dengar macam-macam bunyi. Kadang-kadang diorang boleh dengar bunyi kapal terbang, bunyi burung, bunyi kucing, bunyi anjing, macam tu. Kita tanyalah kepada pelajar, bunyi apa yang mereka dengar kat situ, dekat luar kelas tu. Bunyi motor ke, bunyi apa ke. Selain itu juga, kita boleh juga buat aktiviti di dalam kelas. Pada zaman sekarang, kanak-kanak lebih tertarik pada gadget-gadget, audio, video. Jadi kita boleh buka di YouTube, kita boleh buka audio bunyi haiwan dan tanya haiwan apa yang mereka dengar. Contohnya kita buka bunyi audio harimau dan kita tanya mereka, bunyi apa ni? Jadi kita di situ boleh tahulah diorang boleh mengecam bunyi tu, boleh faham bunyi tu. Okey. Soalan kelima, bagi murid umur 4 tahun, dapat tak mereka kenal dan menamakan gambar dalam buku yang digunakan waktu cikgu sedang mengajar? Boleh, tak ada masalah. Senang. Gambar senang. Sebab gambar especially kalau gambar-gambar tu diorang start membaca 2 tahun kan, membaca gambar ni kita dah boleh bagi awal yang mungkin setahun lebih ke 2 tahun. So kalau 4 tahun tu dah tak ada masalah sangat lah nak membaca gambar. Jadi ada segelintir kanak-kanak ni, segelintir murid yang tidak dapat membaca atau memahami frasa ayat ketika sesi pengajaran dan pembelajaran kerana mereka belum menguasai teknik membaca. Contohnya mereka kurang dalam teknik membaca. Jadi kita sebagai guru perlu membantu mereka untuk membaca dan memahami frasa ayat. Contohnya kan kita dah tulis dekat whiteboard. Kita tulis mari membaca. Tapi diorang tidak tahu untuk membaca. Kita sebagai guru boleh bacakan ayat di papan putih tu dan kita suruh pelajar tu ikut apa yang kita cakap. Contohnya kita cakap, mari. Jadi kita suruh student yang kurang untuk membaca tu suruh ikut kita. Dia kata mari membaca. Jadi guru dulu yang perlu bercakap dahulu dan suruh pelajar tersebut untuk bercakap mengikut apa yang ayat kita cakap. Dengan itu, pelajar tersebut sedikit sebanyak dapat memahami frasa dan ayat kerja. Diorang dapat fahamlah apa yang soalan yang cikgu nyatakan di papan putih. Di soalan last, adakah cikgu rasa tajuk tunjang komunikasi perlu ditambah baik bagi sesi pembelajaran 5 atau 4 tahun? Saya rasa tidak. Ya, saya okey lah. Ini saja. Jadi cikgu rasa tunjang komunikasi ni lengkap dalam buku pemata tu lah. Ya, bagi saya lengkap lah. Rasanya tak perlu kot. Yang perlu macam mana pendekatan teacher-teacher tu yang penting. Dengan parents semua diorang. Pemahaman daripada situlah. And then kebanyakan kalau untuk kanak-kanak yang umum memang tak ada masalah, tapi pendedahan tentang perkembangan bahasa tu rasanya kena lebih banyak orang-orang yang berpengetahuan ni, macam you all bakal-bakal teacher ni, bagi tahu pada ramai orang tentang perkembangan bahasa, sebab ramai sangat yang datang dekat Cikgu Lekli lewat perkembangan lewat bercakap juga. Tapi tak adalah. Dia nisbah dia macam 10 tu nisbah 1. Macam tu. 1 nisbah 10. So dari pemahaman cikgu, buku perkembangan bahasa ni tak perlu ditambah baik kan?
Rasanya tak perlu Tapi kot. cuma kanak-kanak perlu berinteraksi dengan orang yang rapat macam parents, cikgu Betul. macam Ni lagi sejak dia lahir je, parents kena banyak berkomunikasi dengan anak. Itu sangat penting. Betul. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu tolong kita orang. Alright, sama-sama. Okay. Bye. Bye cikgu. Thank you.